Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulullahi subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Berfirman Allah di dalam surah Al-Fatir pada ayat yang kelima hingga ayat yang keenam yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah membalas amal kamu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia. Dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu lalai dan menderhaka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah golongan yang mengajak pengikut-pengikutnya supaya menjadi dari penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatir ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaditsin an sayyidina Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Khaybar marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha zatu anwatin yu'alliquna 'alaiha aslihatahum faqalu ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. Diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar ia ke negeri Khaybar, lalu melalui satu pohon bagi orang-orang musyrikin, dan dikatakan pohon ini adalah Zatu Anwatin, digantung senjata di atas pokok tersebut. Lalu sahabat-sahabat berkata, wahai Rasulullah,
jadikanlah bagi kami zata anwatin, semacam dengan mereka itu, zata anwatin. Maka sabda Nabi SAW, Maha suci Allah, inilah yang diperkatakan oleh kaum Musa, jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana bagi mereka itu Tuhan. Demi diriku di dalam genggamannya, sesungguhnya kamu akan menurut jalan mereka yang ada dahulu daripada sekalian kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa pada malam ini dengan kita mengambil beberapa pelajaran dan pengajaran melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau melalui hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita nak bicarakan tentang satu topik, betapa pentingnya mereka yang hidup di akhir zaman ini mendekati para ulama. Dan apa kaitannya dengan isu-isu semasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca pada malam ini dia terkait dengan perbuatan orang-orang yang dahulu daripada kita, yakni orang-orang Yahudi. Ketika mana Nabi SAW dan pasukan Islam melalui satu kawasan di Khaybar. Khaybar ni satu perkampungan orang-orang Yahudi. Lalu mereka mendapati di pohon Zata Anwatin, nama pohon tersebut Zata Anwat, digantung pada pohon tersebut senjata-senjata. Yakni orang Yahudi apabila mereka selesai peperangan, mereka akan balik dan menggantungkan senjata mereka itu di pohon Zata Anwatin sebagai pemberi semangat untuk menghadapi musim perang yang akan datang. Lalu apabila Nabi SAW lalu di kawasan tersebut, sahabat dan pasukan Islam ni mula tertarik dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini sebagai singkatan hadisnya, sekali kita hurai panjang. Lalu mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, buatkan kami satu pohon Zata Anwatin macam orang Yahudi. Maksudnya orang Islam ni di zaman Nabi SAW, mereka nak juga macam orang Yahudi. Maksudnya ada pohon Zata Anwatin dan digantung senjata-senjata di situ. Lalu Nabi SAW berpesan, Subhanallah, Maha suci Allah. Inilah yang telah diperkatakan oleh orang-orang atau kaum yang terdahulu di kalangan umat Nabi Allah Musa alaihi salam. Apabila mereka sudah melintasi laut yang terbelah, lari daripada Fir'aun, belum sempat baju mereka itu kering daripada basah, mereka dapati ada satu puak yang sedang menyembah berhala. Dan mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami satu Tuhan yang macam mereka juga. Kami nak juga sembah tokong ni. Dalam bahasa kita, kan? Maknanya daripada hadis yang kita baca ini, tuan-tuan, apa kaitannya dengan pentingnya ulama? Baru masuk dia punya topik dia, kan? Hadis ni dia cerita tentang perbuatan orang Islam di zaman Nabi SAW. Bila melihat orang Yahudi buat satu benda yang pelik
dan mereka rasa ini penting dan sangat seronok, mereka pun nak buat. Mujurlah pada zaman itu ada Nabi SAW yang memberi tegah dan teguran. Kerana ini perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Artinya, mafhum yang pertama kita boleh dapati dalam hadis ni, betapa pentingnya ada seorang Nabi dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Sekiranya perbuatan itu menyalahi syariat, maka ditegur, diperbetulkan, diberi nasihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi timbul tanda tanya, Ustaz, zaman hari ni mana ada Nabi? Zaman kita tak ada Nabi dah tuan-tuan. Nabi dah wafat. Bila Nabi wafat? Nabi wafat 12 Rabiul Awal pada tahun yang ke-11 Hijrah. Sekarang ni 1445 Hijriah. Dah berapa ribu tahun Nabi dah tinggalkan kita. Nabi dah wafat. Jadi zaman kita tak ada Nabi, siapa yang nak tegur perbuatan kita ni? Bila atau sekiranya perbuatan kita ni salah? Sebab manusia ni bukan semua betul perangai dia. Kadang-kadang apa yang kita buat ni betul dan kadang-kadang tersalah daripada jalan yang betul. Jadi bila kita tak betul, siapa yang nak membimbing kita? Maka berbalik daripada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Bukan saya, sahabat Nabi. Kata Sayyidina Anas, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Baru kita masuk dekat situ. Kita zaman hari ini tak ada Nabi. Tapi kita ada ulama yang mewarisi dakwah Nabi SAW. Yang mewarisi ilmuan agama, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah yang memberi teguran, memberi nasihat. Mereka lah yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu pengetahuan agama. Artinya kita tidak ada Nabi, tapi kita ada ulama yang boleh menegur kita. Namun apakan daya, suasana di akhir zaman ini berbeza. Kalau di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat boleh menerima teguran daripada Nabi SAW. Adapun kita pada hari ini, kita tidak boleh menerima teguran daripada kalangan ulama. Saya bawa satu contoh hadis yang pernah kita baca. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita di akhir zaman ni kita kena sedar bahawa kita sedang diserang. Dunia Islam ni sedang menghadapi serangan musuh. Jangan tuan-tuan fikir Palestin jadi serang musuh. Jangan tuan-tuan fikir Yaman jadi serang musuh. Seluruh dunia Islam pada hari ini diserang musuh. Cuma bentuk serangan itu yang berbeza. Kalau di Palestin, sahabat-sahabat kita menghadapi serangan pasukan tentera, spy, mukhabarat ataupun intelijen Yahudi, menghadapi kereta kebal, peluru-peluru berpandu, letusan ataupun disebut diletupkan bangunan, kematian yang begitu banyak, itu yang dihadapi oleh saudara kita di sana, makna serangan musuh. Jelas. Namun kita kena sedar juga bahawa pada tempat kita ni kita diserang. Cuma bentuk serangannya bukan peluru berpandu. Bukannya serangan askar Israel. Bukannya serangan kena tembak. Tapi kita diserang dengan serangan racun-racun barat yang telah tersebar di media sosial. Kita diserang oleh musuh supaya manusia di akhir zaman ini jauh daripada ulama, jauh daripada Al-Quran dan jauh daripada sunnah Nabi SAW. Jadi bagaimana keadaan kita? Kita tak sedar benda ni. Kita duk fikir Israel ni menyerang Palestin je. Walaupun hari ni kita dapat khabar duka di kawasan Hospital Janin. Di kawasan Hospital Janin telah memasuki fasa di mana ada 3 orang rakyat Palestin dibunuh tatkala mereka sedang dalam keadaan kecederaan di dalam hospital.
Intelijen Israel ni masuk menyamar jadi doktor bawa senapang. Jadi mana-mana pesakit yang cedera dia tembak. Lagi-lagi hak kuat Islam. Tuan-tuan, di sana mereka menghadapi serangan itu, mereka boleh bertahan sampai hari ini. Boleh bertahan. Tak ada satu pun pengkhabaran daripada pejuang-pejuang Islam di sana bahawa kami menghadapi kekalahan. Tak ada. Bahkan yang kita dengar, setiap misi yang dilakukan oleh orang Palestin atau pejuang Palestin, semuanya balik dalam keadaan selamat. Ini yang kita jealous ni. Sebab apa kita jealous? Ialah kita buat satu gambaran seperti mana saya sebut sebelum ini. Saya ambil semua negara-negara dalam dunia ni yang hari ini masih lagi bersama-sama dengan Israel. Saya dapati separuh dunia masih lagi bersama-sama dengan Israel. Sama ada daripada sudut persenjataan, daripada sudut pendanaan, daripada sudut ketenteraan, dia ambil kenyot-kenyot separuh dunia. Artinya, yang diserang di Palestin ini adalah Gaza. Di Kem Jabalia, di Khan Yunis, di Janin, ini kawasan ni, di jalur-jalur Gaza, semuanya di kawasan Gaza. Gaza ni tuan-tuan, besar mana kita boleh sebut Shah Alam dengan Gaza lebih kurang. Bayangkan Gaza diserang oleh separuh dunia dan boleh bertahan sampai hari ini. Namun yang kita sangat khawatir, kita ni boleh bertahan tak macam Gaza ni tuan-tuan. Sebab hari ini kita diserang dalam bentuk serangan yang bagaimana? Serangannya adalah serangan ideologi. Racun-racun yang mereka tebarkan, yang mereka luaskan di dalam media sosial, sehingga pada hari ini kita dapat melihat ulama sudah mula dicaci maki. Ulama sudah mula ditekan. Ulama sudah mula diludah. Ulama sudah mula ditinggalkan oleh orang ramai. Ini sangat bahaya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis Nabi SAW yang saya pernah baca kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat. Kalau tak ingat tu tuan-tuan pejam mata, mudah-mudahan tuan-tuan ingat. Kan? Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas lagi, tak ada orang lain ke ustaz ni? Di mana kata Sayyidina Anas, inni la uhaddisukum hadisan la yuhaddisu ahadan ba'di. Aku nak khabarkan satu hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW yang orang lain tak sampaikan pun kepada kamu, aku nak sampaikan. Apa kata Sayyidina Anas? Di antara tanda-tanda dunia ni hampir kepada kiamat, Nabi SAW bersabda, an yaqillal ilmu wa yazharul jahlu. Ilmu pemahaman agama ni makin sikit, kata Nabi. Di akhir zaman sebelum hari kiamat, maksudnya kiamat ni dia takkan jadi sampailah satu keadaan dalam dunia ni orang nak faham agama ni sikit. Ilmu pengetahuan agama ni sedikit. Apa makna ilmu tu sedikit? Dia ada beberapa pandangan ulama berkenaan dengan ilmu yang sedikit. Yang pertama, punca ilmu ini sedikit kerana Allah Subhanahu wa taala mematikan orang alim. Juga melalui hadis Nabi SAW, Nabi sebut, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Nabi kata sesungguhnya Allah tidak menentap ilmu dari dada manusia sekaligus. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah cabut ilmu dari dada kita sekaligus, nescaya sewellah kita semua tuan-tuan. Allah tak cabut ilmu tu sekaligus. Tapi bagaimana bentuk Allah mencabut ilmu daripada dada manusia ni? Allah cabut ilmu itu biqabdil ulama. Dimatikan orang alim. Bila orang alim meninggal dunia, maka pastinya ilmu makin berkurangan. Sebab istilah yang boleh diguna pakai kepada orang alim ini, apabila mereka meninggal dunia, patah, tumbuh, hilang, tidak berganti. Maksud dia, kalau mati seorang yang alim, nak ganti copy paste macam dia sebiji memang dah tak ada. Itu hakikat dia. Dia bukan macam patah, tumbuh, hilang, berganti. Itu beza pula. Kan? Ni kalau matinya orang alim, tak ada siapa nak boleh waris ilmu dia. Ilmu yang disampaikan oleh orang alim ni bukan semua kita boleh dapat.
Bahkan kalau kita meneliti tuan-tuan sendiri sebagai contoh. Kalau kita menilai ilmu yang kita dapat, sepatutnya kita dah alim. Kita semua dah alim. Kenapa? Sebab tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan mengadap seorang tok guru tu dalam sebulan ada berapa tuan-tuan? Kuliah tu tiap hari. Kitab macam-macam kitab. Tapi tak jadi alim. Itu masalah dia. Tok guru ramai. Lagi banyak masalah yang timbul di akhir zaman. Patutnya bila dah mengaji ni kita tak jahil. Tapi hakikatnya kenapa dunia masih jahil? Sedangkan majlis ilmu tiap-tiap hari ada. Maknanya, walaupun ada orang alim, pada hakikatnya ilmu yang kita dapat bukan semua. Barangkali sikit daripada apa yang disampaikan, itu yang kita dapat. Banyaknya, hak yang tu kita tak dapat. Nah, di sinilah disebut, yang pertama punca ilmu ini makin sedikit, kerana ulama ni dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada saat itu kita akan dapat melihat dunia akan muncul kejahilan manusia. Maknanya muncul orang ramai yang jahil. Jahil pasal agama. Bukan jahil pasal nak rompak. Bukan jahil pasal nak fitnah orang. Bukan jahil itu. Jahil ilmu pengetahuan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui hadis Nabi SAW juga. Iaitu punca ilmu ni sedikit, ulama ni ada. Majlis ilmu ada, ulama ada, mufti ada, ilmuwan-ilmuwan Islam ni ada. Maksudnya, mereka ada untuk sampaikan ilmu, tetapi masyarakat mula menjauhi mereka. Yang ni kena pada kita hari ni. Mungkin kita tak macam di Syria. Kalau di Syria tuan-tuan, guru saya dah meninggal. Banyak guru-guru saya dah meninggal. Dah meninggal dunia. Termasuklah guru yang saya sangat setia sekali. Iaitu Al-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Di mana beliau meninggal dunia tuan-tuan? Dalam masjid. Ketika sedang memberi kuliah. Ketika tu datang satu orang dalam badan dia penuh dengan bom. Habis diletupkan dalam masjid tu tuan-tuan. Maka tempiahnya pada malam tersebut, guru saya gugur syahid. Dan beberapa sahabat-sahabat yang saya kenal daripada kalangan orang Arab Syria juga mati dalam letupan itu pada malam tersebut. Begitu juga sebelum-sebelum ini. Di Syria saya dapat kesan berapa banyak ulama yang telah meninggal dunia. Termasuklah Syekh Wahabah Zuhaili, almarhum Syekh Wahabah Zuhaili, almarhum Syekh Ali As-Sabuni, almarhum Syekh Ahmad Kiftaro, almarhum Syekh Ahmad Adil. Ni semua ulama-ulama besar, pengarang-pengarang kitab telah meninggalkan kita semua. Nak mewarisi ilmunya belum tentu boleh dapat tuan-tuan. Adapun di tempat kita bukan tak ada ahli ilmu, bukan tak ada ulama, bukan tak ada para mufti, ada belaka dah. Tetapi masalah yang timbul adalah masyarakat telah mula menjauhi mereka. Masyarakat telah berpisah dengan mereka. Masyarakat tidak dapat menghadapi atau menangkis serangan musuh di alam media sosial yang cuba memecahkan, yang cuba memisahkan orang Islam daripada ilmu atau agama Islam ini. Maka akhirnya mereka meletakkan satu keadaan, satu naratif yang jahat untuk supaya orang tidak datang berdekatan dengan ulama. Antara salah satu naratif yang wujud di media sosial, ulama penunggang agama. Bahaya ni, kata-kata macam ni bahaya. Jadi masyarakat kita ni dahlah jauh dengan orang alim. Bila dengar pula ni penunggang agama, pastinya orang tak mau belajar agama. Pasal apa? Sebab dia penunggang agama. Begitu juga para mufti, ada bukan tak ada bagi teguran, bagi nasihat. Tapi nasihat-nasihat mufti semuanya disangkal. Semuanya ditohmah, dicaci maki. Baru sekali duduk dalam majlis ilmu, sudah mula cantah kata-kata mufti. Tuan-tuan, ingat senang ke nak jadi mufti tuan-tuan? Saya dah berapa tahun dah duduk dalam di atas meja kuliah ni tuan-tuan, Masya Allah. Belum jadi mufti lagi. Bukan berangan nak jadi mufti. Tahap saya memang tak sesuai jadi mufti. Mufti yang hebat itu pun disangkal nasihatnya. Diejek-ejek, diludah. Mereka wujudkan naratif supaya orang ramai ni jauh daripada kumpulan ulama. Maka akhirnya bila kita jauh dengan kumpulan ulama, masyarakat kita mula jahil.
Hak ni yang Nabi sebut wa yazharul jahlu. Muncullah kejahilan manusia. Nah, bila kita jahil dalam satu pemahaman agama, artinya perbuatan kita ni banyak bertentangan, banyak bercanggah dengan agama. Ni kesan dia. Esok orang Yahudi bawa satu trend rambut sebelah. Mana rambut belah, rambut tengah tu macam rambut ayam tu, rambut pang tu kan. Semua orang akan ikut. Pasal apa? Sebab mereka tak ada ilmu. Esok orang Yahudi kata ulama, pejuang Islam, yang namanya Islam ni teroris, kita terikut. Pasal apa? Sebab kita tak ada ilmu. Kita tak menilai pada sudut agama. Kita turut apa yang telah ada pada orang Yahudi dan Nasrani. Inilah yang Nabi pesan. Nabi kata apa tuan-tuan di akhir zaman? Nabi kata nanti kamu akan ikut cara orang Yahudi. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Hatta law dakhalu fi hujrin dabbin lattaba'tumuhum, kata Nabi SAW. Tuan-tuan jangan nganga, saya terjemah pada tuan-tuan. Nabi kata, sebelum terjadinya hari kiamat, ni cerita pasal kita lah ni. Orang Islam ni akan ikut cara orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nabi kata, wa zira'an bi zira'in, hasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujrin dabbin, sehinggakan kalau orang Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak pun orang Islam ni nak ikut. Maknanya apa? Perbuatan kita ni nak ikut ke arah situ. Saya bawa hadis ni, pada malam ni kita nak sebut. Tajuk dia dekati ulama', tapi yang kita nak sebut, kita sebenarnya kalah menghadapi serangan musuh ni. Kita kalah ni tuan-tuan. Sebab tu ulama' dimaki. Sebab tu muncul penunggang agama. Tiba-tiba ada pendakwah jawab balik. Kalau kamu kata kami ni penunggang agama, kamu tunggang apa? Jadi dia tumpah. Tahu orang Perak kata tumpah. Tumpah ni dah tak ada idea nak jawab balik. Dia wujudkan lagi naratif yang baru. Badut agama pula. Beza tuan-tuan. Sebelum ni penunggang agama. Dia main pula badut sekarang ni. Nah, tak henti-henti kita mentohmah orang alim. Sedangkan Nabi SAW memberi pesan kepada kita. Juga saya pernah sebut di sini kalau tuan-tuan ingat. Apa kata Nabi SAW? Ketika mana Saidina Umar berkhutbah di perkampungan Jabiyah. Kata Saidina Umar, aku berdiri di mana Rasulullah SAW dulu berdiri di hadapan kami semasa hayat baginda SAW. Di antara pesan Nabi SAW kepada kami di mimbar ini, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Nabi pesan, lazimkanlah diri kamu berada dalam kumpulan sidang ulama. Nabi suruh kita duduk dengan ulama, tuan-tuan. Nabi suruh kita dekati mereka. Jangan pernah berpisah. Nabi kata wa iyyakum wal furqah. Apa pun yang terjadi, walaupun wujud naratif-naratif supaya orang ramai berpisah dengan ulama, walaupun ada naratif yang cuba memfitnah ulama, menyangkal kata-kata mufti, tuan-tuan kena stay bersama-sama dengan para mufti, bersama-sama dengan para ulama. Jangan pernah terpisah dengan mereka. Ini pesan Nabi. Kenapa? Bahayanya kalau seseorang itu terpisah dengan kumpulan ulama atau sidang ulama. Nabi kata fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Nabi kata bila kamu sudah jauh dengan orang alim, siapa yang tegur kamu sekarang ni? Ada ustaz tegur, kamu tak boleh terima. Ada mufti tegur, kamu tak boleh terima. Ada ulama bagi teguran, kamu tak boleh terima. Sebenarnya kamu selama hari ni kalau salah, siapa yang tegur kamu? Tuan-tuan, Nabi jawab. Bukan saya jawab, Nabi jawab. Nabi kata kalau kamu sudah mula berjauhan dengan sidang ulama, maka yang mengambil kesempatan adalah iblis dan syaitan. Ini bahaya dia. Maknanya perbuatan kita yang salah itu dibenarkan oleh iblis. Iblis bagi teguran kepada kita. Iblis kata, tengok pergi sembahyang. Tengok imam ni baca panjang ke pendek. Ni dekat Ramadan dah ni. Kalau boleh cari yang pendek-pendek je. Jangan cari yang panjang-panjang bacanya.
Pergi cari AJK, lepas ni cari Tok Imam yang baca pendek-pendek. Dia suruh kita masuk duit dalam tabung. Bagus tak tuan-tuan? Bagus. Lepas tu cari AJK, kenapa kipas gergasi tak pasang lagi? Tu terus dah sejuk tu minta kipas gergasi lagi. Dia memberi tu dah bagus, tapi mengungkit pemberian itu yang tak bagus. Sebab itu kerja siapa? Kerja iblis lah tu. Walaupun satu perbuatan itu nampak bagus, tapi pada hakikatnya tak bagus. Dia suruh kita duduk dalam majlis ilmu. Dia kata duduk dalam majlis ilmu ni santai, tengok hak mana yang negatif tu catat, hantar report. Pun ada juga macam tu. Dia kerja siapa tuan-tuan? Kalau betul dia nak ilmu, dia tak pandang yang negatif ni. Hakikatnya muncul kecelaruan, muncul huru-hara dalam dunia ni, faktor dia sebab kita yang lalai, sebab kita yang jahil. Bukan tak mengaji, hari-hari mengaji agama, tapi tak faham. Sebab yang ketika itu niatnya dia datang untuk, bukan nak boleh ilmu, untuk mencari salah orang. Hal ini yang berlaku pada hari ini. Maka akhirnya ulama sudah mula dijauhi. Dan akhirnya iblis mengambil kesempatan. Tuan-tuan, saya risau ni. Sebab racun iblis ni bahaya tuan-tuan. Jangan buat main. Iblis ni dia tak bunuh tuan-tuan. Tuan-tuan takut dengan iblis ni ke? Tak takut. Kan? Ada orang kata, Ustaz, saya tak takut dengan iblis. Tak apalah dia tak takut dengan iblis. Pasal apa dia tak takut dengan iblis? Sebab dia tahu perangai iblis ni macam mana. Tapi pada hakikatnya, walaupun tak takut dengan iblis, kenapa masih turut kehendak iblis? Kenapa masih turut kehendak syaitan? Tuan-tuan, ni bahaya ni. Sebab kita akan menghadapi satu fitnah yang lebih besar. Kerana kita ni sudah menuju kepada hari kiamat yang sudah semakin dekat. Kerana Nabi SAW dah sebut dalam hadis tentang kemunculan Dajjal ini. Hadis sahih. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Dulu kita dah pernah sebut sebelum-sebelum ini, kalau tuan-tuan ingat. Kata Nabi SAW, ni cerita step akhir zaman, waktu Dajjal nak muncul ni bila? Yang pertama kata Nabi SAW, akan terjadi pembinaan Baitul Maqdis. Ini pertama sekali. So kita dah sebut dah dalam keterangan-keterangan yang lalu, Palestin, Baitul Maqdis pada hari ini, walaupun nampak susah hati, sahabat-sahabat kita dibunuh di sana, tapi pada hakikatnya mereka sekarang menuju kemerdekaan. Saya dapat satu info, ada pakar-pakar pengkaji barat meneliti sukan bola sepak yang berlangsung pada hari ini. Yang kalah mati dah ni, dah masuk kalah mati. Tuan-tuan, mereka meneliti ada slogan yang dicuba dinaikkan oleh penyokong-penyokong bola sepak. Di mana mereka berkata bahawa Baitul Maqdis akan merdeka. Dan dia kata kata-kata ni tak sesuai. Sebab apa tak sesuai? Sebab kata-kata ni akan menafikan sebuah negara haram Israel. Tapi pada hakikatnya, kita belajar dalam Quran, kita belajar dalam hadis Nabi SAW, Palestin akan menuju kemerdekaan. Sebab itu, Baitul Maqdis ni penaklukan dia sampai berapa kali? 3 kali. 3 kali penaklukan dia. Kita tengok zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, hak ni yang pertama. Yang pertama pembukaan Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada zaman itu Palestin dimerdekakan kali kedua. Kemudian masuk yang ketiga bila? Kita tak pasti. Sebab Quran dah sebut, apabila orang-orang Yahudi memasuki fasa yang hukuman Allah yang kedua, mereka akan disuramkan wajahnya ke seluruh dunia. Yang itu sedang berlaku pada hari ini yang kita sebut. Maknanya pejuang-pejuang Islam hari ini sedang memuramkan wajah orang-orang Yahudi. Sekarang hari ini kita tengok daripada dah mula serabut dah. Kan sampai di Khan Yunis, di beberapa tempat, tarik pasukan mereka keluar daripadanya. Kita beri laluan Zalul insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik melalui hadis Nabi SAW tentang fitnah Dajjal ni yang akan mari. Dah tak jauh dah. Pasal apa dah tak jauh? Sebab bila berlaku pembinaan Baitul Maqdis, makna penaklukan yang terakhir Baitul Maqdis jatuh di tangan Islam. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7 Allah sebut, hukuman yang pertama, mereka akan suram wajah. Maknanya apa? Wajah orang Yahudi ni sangat kemurungan berlaku pada hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang mereka letak tentera tu tarik balik. Khan Yunis berapa kali masuk keluar balik. Semalam tak sampai dalam 24 jam ni di Tulkram, mereka masuk dalam kem An-Nur dalam keadaan menyamar sebagai spy, membuat kekacauan di dalam kem tersebut. Maka akhirnya mereka menghadapi lorong-lorong
di mana pasukan pejuang-pejuang Islam ni dah standby. Akhirnya diserang. Banyak yang cedera. Mati tak sebutlah, banyak yang cedera. Maksudnya apa? Tarik keluar balik. Maksudnya step ini dah berlaku. Cuma belum sampai lagi penaklukan Baitul Maqdis. Sebab Allah sebut dalam Quran. Kemudian selepas itu, pasukan-pasukan Islam ni akan memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mula-mula mereka memasuki Baitul Maqdis. Maksudnya apa? Akan ada penaklukan. Selepas penaklukan Baitul Maqdis, attack yang kedua adalah Yathrib. Yathrib ni Madinah. Akan jadi attack pula macam Palestin. Selepas Yathrib, kemudian akan berlaku peperangan besar. Ini Nabi sebut dalam hadis. Kemudian selepas berlakunya peperangan besar, Konstantinopel akan ditawan. Dan kemudian di antara Konstantinopel dengan kemunculan Dajjal hanya 7 bulan sahaja. Tuan-tuan, ada apa dengan Dajjal ini? Dajjal dia tak bunuh orang, tuan-tuan. So maksudnya kita tak takut dengan Dajjal ni sebab Dajjal dia tak bunuh orang. Tapi yang mesti kita hati-hati, walaupun Dajjal ini tidak bunuh orang, tetapi pada hakikatnya dia brainwash kita. Dia beri tekanan kepada kita. Sampailah kita ikut jejak dia. Selagi kita tak ikut Dajjal, selagi tu dia beri tekanan kepada kita. Ni saya suka bagi tekanan ni, maksudnya perangai Dajjal lah ni. Dajjal ni dia tak bunuh orang, tuan-tuan. Dia datang dekat tuan-tuan, dia tengok tuan-tuan susah, dia kata, nak kesenangan, ikut aku. Kalau tidak, kamu akan jadi susah. Tu je, dia tak bunuh kita pun. Dia tak bunuh. Hakikatnya apa yang dia buat? Dia brainwash, dia beri tekanan kepada kita. Dia suruh kita ni ikut juga cakap dia. Sampai kita dah tumpah otak kita, dah tak tahu apa dah. Waktu tu kita akan hulurkan tangan kepada Dajjal. Akan bersama-sama dengan Dajjal. Akan beri sokongan penuh kepada Dajjal. Ni hakikat dia. Jadi tuan-tuan, masalahnya, kalau kita berdepan dengan Dajjal, kita ada ilmu, kita selamat. Pada hakikatnya apa yang berlaku bila kita tak ada ilmu ni? Bila kita dah jauh dengan ulama, kita dah maki alim ulama, waktu Dajjal datang depan kita ni, tuan-tuan, macam mana kita nak hadap? Tak mudah ni, tuan-tuan, tak mudah. Hari ni Coldplay datang pun kita tak boleh hadap, belum Dajjal lagi. Kalau Dajjal datang, kita pula jauh dengan orang alim. Di situ yang kita sangat khawatir. Sebab tu Nabi kata, wa iyyakum wal furqah. Jangan sekali-kali kamu berjauhan dengan kumpulan ulama. Kalau kamu berjauhan dengan mereka, kamu tak akan selamat. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi sebut, wa yadullahi ma'al jama'ah, wa man syadza syadza ilan nar. Maksudnya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang yang duduk dalam kumpulan sidang ulama. Siapa yang berjaya stay bersama-sama dengan ulama, Nabi kata dia akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sebab kita nak berdepan dengan Dajjal. Kalau tak ada pertolongan Allah, out kita ni, tuan-tuan. Rohani kena kuat. Rohani tak boleh slow-slow, tak boleh lemah. Sebab nak berhadapan dengan Dajjal ni, dia sistem rohani kena kuat. Bukan senjata kita, tuan-tuan. Dajjal ni pada senjata tak berapa nak hebat. Tapi pada sudut rohani dia. Kerana dia serang itu serangan yang halus. Dia tekan kita. Dia pusing otak kita. Sampai kita ni sampai dah sangat-sangat memerlukan kepada dia. Maknanya orang yang rohaninya lemah, orang ini mudah terpedaya dengan fitnah Dajjal. Wa'iyyazubillah. Ini yang kita nak kena sebut. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang berjauhan dengan sidang ulama, maka dia mendekat dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud apa? Kenapa dia dekat dengan neraka? Sebab tak ada siapa nak tegur dia. Salah dia tak tegur, kan? Tak ditegur. Yang ditegur, ulama yang kena tegur hari ni. Beza, tuan-tuan, terbalik dah. Mufti yang kena tegur. Jadi hakikatnya, kita ni sebenarnya bukan nak ilmu daripada orang alim ni. Kita tengok jam, tengok ustaz, pukul apa nak berhenti. Kalau tak berhenti, ditegur ustaz ni. Tolong ustaz. So, ini pengalaman saya, tuan. Kat belakang dia tunjuk jam macam ni. Pastikan pukul 9 berhenti. Sampai tahap tu pun ada. Hak jenis jahat sikit, ustaz, kita berhenti semayang isyak dulu. Terpunya jahil kita ni, tuan-tuan. Alasannya sebab apa? Alasannya sebab nak mengejar awal waktu. Kerana kan waktu-waktu dalam 5 waktu ni, ada waktu yang afdal,
Ada waktu yang harus, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Jadi mereka cari alasan nak mengejar awal waktu. Ini sebab saya kata bila kita dah jauh dengan orang alim, kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, mulalah kita pertikaikan. Kita pertikaikan apa yang sedang berlaku. Contoh, apabila sedang berlangsung majlis ilmu, tiba-tiba ada satu orang, dia bawa satu kumpulan kecil kat belakang solat isyak. Selesai solat isyak, kita tanya dia kenapa tak tunggu sekali? Kami sedang mengejar awal waktu. Betul tak? Tuan-tuan, saya nak fahamkan kepada tuan-tuan, perbuatan itu sebenarnya salah. Walaupun pada hakikatnya nampak betul. Sebab alasan yang diberikan mengejar awal waktu. Baik, kita belajar fiqh sikit malam ni sebelum tuan-tuan tengok jam. Sekejap lagi dia pakat kejar masa pula. Afdal waktu solat adalah dikerjakan di awal waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya yang paling afdal kerja di awal waktu. Dikerjakan solat itu di awal waktu kerana itu adalah waktu yang paling afdal. Melainkan pada waktu isyak. Kerana waktu isyak ni ada dua waktu yang afdal. Nampak tak? Kita baru tahu ke malam ni? Ke macam mana? Ke saya seorang je tahu malam ni tu kan? Itu pentingnya mengaji. Yang selama hari ni tuan-tuan biasa dengar hadas kecil, hadas besar. Betul? Tuan-tuan biasa dengar hadas sederhana. Tak biasa dengar. Tapi dalam kitab fiqh dia ada hadas kecil, hadas sederhana, hadas besar. Jadi kita mengaji kat mana tuan-tuan? Saya ambil satu contoh kan. Hadas kecil, hadas sederhana, hadas besar, dia bergantung kepada mani', larangannya. Larangan yang kecil itu namanya hadas kecil. Larangan yang sederhana itu namanya sederhana. Larangan yang besar itu maksudnya hadas besar. Contoh, kalau kita dah kentut dalam masjid, adakah kita kena keluar daripada masjid? Orang yang dah kentut, siapa dah kentut angkat tangan tengokkan, duduk lagi dalam masjid. Masih boleh duduk dalam masjid walaupun sudah terkentut. Kenapa? Sebab larangan dia kecil. Tak ada satu hukum yang mengatakan siapa yang kentut keluar daripada masjid. Tak ada. Dah terkentut, duk belahak-belahak, nehem-nehem, tak berhenti lagi ustaz ni, terkeluar angin sekali kat bawah. Kan? Contoh kan. Ni nak mengaji fiqh. Fiqh ada dalam kitab fiqh ni ada ni tuan. Jadi terkeluar angin. Adakah kita kena keluar daripada masjid? Masih boleh duduk dalam masjid walaupun tak ada wudu. Maksudnya larangan dia kecil, maka jadilah namanya hadas kecil. Hadas sederhana seperti mandi wajib pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum." Allah menghalalkan kita berjima dengan isteri pada malam Ramadan. Bukan siang, malam. Siang tak boleh. Malam tu Allah Ta'ala bagi untuk kita nak berjima dengan isteri bagi yang dah kahwin. Yang tak kahwin tutup telinga je tak apa. Kan? Bila sudah berjima, letih, sedar-sedar esok pagi pukul 8. Dah masuk, mana subuh pun dah terlepas, matahari pun dah terbit. Batal tak puasa dia tuan-tuan? Puasa tak batal. Bahkan dia mesti terus mengambil ataupun mandi wajib, mengambil wudu dan sempurnakan hidup dia, solat 5 waktunya. Bukanlah kata ustaz, kalau dah malam tadi tak mandi sedar-sedar pukul 8, tak payah puasa lah ustaz hari ni. Pasal apa? Islam melarang kita puasa. Perlu otak dia. Tak boleh. Dia mesti kena teruskan puasanya. Kenapa? Sebab mani' larangannya sederhana. Tu ngaji fiqh dia. Kalau pula hadas besar, mani'nya besar, larangannya besar. Seperti haid dan nifas. Orang yang ada haid dan nifas, dia tak boleh masuk masjid, dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh berjima. Semua benda tak boleh. Jadi besar. Maka jadilah hadas besar. Tu fiqh dia. Macam tu juga, solat di awal waktu, dikerjakan di awal waktu adalah afdal. Melainkan pada waktu isyak, dia ada 2 waktu yang afdal. Yang pertama, sekiranya tidak ada majlis zikir dan majlis ilmu, dikerjakan di awal waktu itu adalah afdal. Dan sekiranya ada majlis zikir dan majlis ilmu, ditakhirkan itu adalah afdal. Dua-dua Nabi buat.
Tapi sebab kita tak ada ilmu, pergi solat dekat belakang, rugilah kita. Allah nak bagi dua kelebihan, kita ambil satu. Allah nak bagi kelebihan kita solat berjemaah waktu Isya, dan Allah nak bagi kelebihan fardu ilmu. Dua-dua ada kelebihan. Jadi bila sudah tinggal majlis ilmu, dapat satu saja kelebihan. Kerajaan nak bagi duit 100,000, pergi ambil RM1 buat apa? Rugilah. Allah nak bagi pahala, tapi pasal jahil. Ini hakikat dia. Bila kita sudah mula berjauhan dengan orang alim, maka kita akan jadi jahil. Bila jahil, inilah jadi huru hara. Jadi, duk tengok jam, tengok ustaz tak berhenti lagi, celaka. Kan dah huru hara dia buatnya tu. Kan? Elok dalam majlis ilmu, tiba-tiba duk tunjuk jam. Kan pengalaman saya sampai tunjuk, ustaz, berhenti sembahyang Isyak dulu, lepas ni sambung balik. Saya banyak nak tanya ustaz. Dia punya marah tu, tuan-tuan. Macam hang tuah panggil hang jebat tu. Kan? Tapi, pada hakikatnya bila sambung balik, mukanya dah tak ada. Satu hal pula. Kenapa dah tak ada mukanya? Rupanya dia kejar masa, tuan-tuan. Rugilah. Kita rugilah. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, banyak ilmu-ilmu ni kita nak kena belajar. Saya ni al-faqir ilallah, kita ni ilmu kita taraf rendah ya tuan-tuan, nak kongsi ilmu dengan tuan-tuan. Kalaulah mufti cakap pun kena sangkal, ini kan ustaz cokia macam saya, lagi duk tengok jam tengok ustaz. Lagi kena sangkal. Mufti bercakap, bukan jalan-jalan orang. Nasihat teguran mufti bukan tak berguna. Tapi kenapa? Apa jadi kepada masyarakat Islam hari ini? Sudah mula ada rasa mual dengan majlis ilmu. Sudah mula ada rasa benci dengan nasihat mufti. Sudah mula ada rasa nak maki hamun ulama-ulama. Oh tuan-tuan, bahaya ni. Saya kata bahaya sangat-sangat ni. Musuh serang macam ni je, dia tak payah hantar peluru dekat kita. Kalau dia ada peluru berteknologi tinggi, boleh habiskan Malaysia dalam masa sekejap, tak payah hantar peluru. Dia hantar virus tu je. Bagi tuan-tuan keliru bab iman, bagi tuan-tuan keliru bab fiqah. Ini kan kita sedang lalui pada hari ini. Mari cerita Ashabul Kahfi beriman atau tidak sampai kita jadi bergaduh di media sosial. Seorang artis berkahwin sampai jadi bergaduh kita sah atau tidak pernikahan dia. Tuan-tuan tengok, punya jahil kita. Walhal benda tak ada masalah kalau ada ilmu. Yang jadi masalah sebab apa? Kejahilan. Maka Nabi sebut, bila ilmu ni dah kurang, orang ramai akan jadi jahil. Maka apa yang berlaku? Huru hara. Sampai jadi perang, sampai jadi bergaduh sama-sama kita. Tuan, ini hakikat yang berlaku pada dunia akhir zaman. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pesan, Nabi kata, man arada buhbuhatal jannah falyazimil jamaah. Siapa yang nak duduk di tengah-tengah syurga. Nabi kata ni dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan kalau masuk syurga, tuan-tuan nak duduk dekat mana? Kalau dekat hari ni duduk dekat pintu lah ustaz, senang nak balik katanya kan. Tuan-tuan kalau nak masuk syurga esok, tuan-tuan duduk dekat mana? Pastinya duduk tengah-tengah. Tak mau duduk di pintu syurga. Dan tak mau jadi orang yang terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk syurga. Wa'ayazubillah. Tuan, kita nak duduk tengah-tengah. Nabi kata siapa yang nak duduk di tengah-tengah syurga, falyazimil jamaah, lazimkan, biasakan diri dia duduk dalam kumpulan sidang ulama. Duduk dengan mereka. Kita salah dia tegur, tak ada masalah. Bukan semua orang betul. Tindakan kita ni bukan semua betul. Ustaz, kenapa dengan ulama ni nak tunjuk poyo sangat? Tak. Tuan-tuan kena iktiraf. Kerana Allah mengiktiraf ulama dalam Quran. Kita tak ada Nabi tuan-tuan. Kita ada ulama dan Allah iktiraf ulama dalam Quran. Rujuk dalam surah Al-Fatir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya di kalangan hamba-hambaku yang benar-benar takut kepada Allah, benar-benar takut akan azab Allah, ialah ulama. Itu Allah sebut dalam Quran. Jadi bila Allah dah iktiraf ulama, kita siapa nak menyangkal kata-kata ulama? Kita nak lebih pada Tuhan kita? Tuan-tuan, wa'ayazubillah. Sebab itulah kita kena ambil kesempatan bersempena dengan, maksudnya masuk bulan Rajab, dah masuk tengah harga bulan Rajab ni, nak masuk Syakban, nak masuk Ramadan. Kita akan masuk satu camp, yakni Ramadan. Camp tu yang nak kuatkan rohani kita. So daripada sekarang ni lah, kita kena dekat dengan orang alim. Apa pun yang terjadi, fitnah, racun-racun, tohmahan, tuan-tuan jangan tinggal ulama.
Kesimpulan yang pertama, melalui hadis Nabi SAW, kalaulah di zaman Nabi SAW yang menegur para sahabatnya adalah Nabi SAW. Macam mana kisah tadi, tentera Islam masuk di perkampungan Khaybar, mereka tengok orang Yahudi gantung senjata dekat pokok tersebut. Jadi orang Islam bagi cadangan kepada Nabi SAW supaya adakan juga pokok macam orang Yahudi. Maka Nabi pesan macam kisah Nabi Musa, bila mereka sudah selamat daripada Fir'aun, belum sempat bajunya kering melihat satu kumpulan yang sedang menyembah berhala, maka mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan kami satu Tuhan macam mana puak sana ada satu Tuhan. Kita tengok macam tu sekali. Maka kita boleh faham daripada sudut yang berbeza, di mana zaman Nabi, penasihatnya adalah Nabi SAW, sampai orang Islam boleh hidup dalam keadaan baik. Nah, pada zaman kita, kesimpulan yang kedua, kita tidak ada Nabi. Maka apa yang ada adalah ulama. Itu yang Nabi sebut, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Nah, bila sebut tentang ulama ni, zaman kita ulama masih ada, tuan-tuan. Di Malaysia antara mufti yang paling ramai. Di Malaysia ada sidang ulama. Di Malaysia ni ramai lagi pendakwah ahli ilmu, khususnya negeri Selangor. Jangan tengok je, nanti kakak takut dia berhujah lain pula, kan. Sebab ada orang dia baca dekat saya ayat Quran, wal asri innal insana lafi khusr, Ustaz katanya, kan. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ayat Quran tu betul dah. Yang tak betulnya dia bercakap dekat ustaz ketika sedang majlis ilmu. Pasal apa? Dia kata, ustaz jangan buang masa, kena berhenti, kan. Ayat Quran tadi Allah sebut dalam perkara yang melalaikan. Majlis ilmu bukan benda yang lalai. Jadi dia salah baca, tuan-tuan. Salah tempat. Bukan salah baca, salah tempat bacaan tersebut. Baik, jangan tengok jam. Kita ada ulama, maka kita tidak boleh berjauhan dengan mereka. Lagi-lagi fitnah akhir zaman hari ini semakin mencabar. Banyak kekeliruan agama berlaku dalam kehidupan kita seharian, tuan-tuan. Maka dengan ulama lah paling dekat untuk kita merujuk segala perkara-perkara yang muskil itu, tuan-tuan. Bukan bertanya untuk tahu, tapi belajar untuk tahu. Ini saya dinasihatkan oleh guru saya. Kalau bertanya untuk tahu, dia dapat jawapan malam ni, balik lagi dia lupa. Tapi kalau dia belajar untuk tahu, dia lebih banyak tahu, insya-Allah taala. Ini pesan guru saya. Kesimpulan yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jaminan Nabi SAW, siapa yang duduk dalam kumpulan sidang ulama akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Macam ketika ini, tuan-tuan, saat hari ini sedang mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah tolong kita, ustaz tak kuliah sampai pukul 10 pun, kan. Pertolongan Allah tu sangat penting. Kerana bila kita hidup dalam keadaan kecelaruan, datangnya pertolongan itu lebih baik untuk kita. Nak dapatkan pertolongan itu, kata Nabi SAW, sentiasalah duduk dengan sidang ulama. Dan begitu juga yang kedua, kelebihannya, kita akan dapat duduk di tengah-tengah syurga, insya-Allah. Dan kesimpulan yang terakhir, ingat suasana di akhir zaman ini, tuan-tuan, adalah suasana peperangan. Itulah yang dimaklumkan oleh orang-orang Yahudi bahawa mereka jadikan tahun 2024 adalah sebagai tahun peperangan. Bila sebut peperangan, sebenarnya kita berada dalam zon perang. Kita tak sedar. Cuma bentuk serangan itu yang berbeza. Mudah-mudahan kita lebih siap diri kita dengan rapi ilmu pengetahuan agama, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemenangan yang besar. Kenapa? Sebab tercatat di dalam sejarah, ulama adalah penyumbang terbesar dalam meniupkan semangat juang sehingga negara itu mencapai kemerdekaan. Maka dengan ulama lah kita kena dekat, bukan jauh dengan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan izin saya dengan tabung Ma'tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Air Kuning Kampar Perak, ya. Jadi Ma'tahfiz ni memerlukan sumbangan orang ramai bagi menyiapkan pembangunan dan juga beberapa lagi infrastruktur yang lain. Dan saya difahamkan baru-baru ni oleh abang saya, kerana dia mudir bagi Ma'tahfiz tersebut. Dia kata hari ni kos yang paling tinggi untuk dibelanjakan adalah kos makanan dan minuman. Kerana itu kos yang ditekan sekarang ni, kan, semakin meningkat. Jadi mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan melepaskan kesusahan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita daripada kesusahan dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur al-Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Malaysia. Allahumma ansur al-Islam wal muslimina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'al Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.